Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Taufik Isa bersiaran bersama anda selama setengah jam dalam program Koresponden Bernama. Sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari Jakarta, Bangkok dan Singapura. Antara kupasan menarik hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa hari ini. Hari ini merupakan hari pertama berkuat kuasanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Malaysia menguatkuasakan perintah seumpama itu. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kerisauan terhadap gejala COVID-19 semakin menjadi memuncak apabila semalam 2 kes kematian telah berlaku, yang mana 1 kes di Johor dan 1 kes di Sarawak. Ringkasan kes COVID-19 di Malaysia sehingga 17 Mac 2025 petang ialah kes baru sebanyak 120 orang. Kes disahkan positif 673 orang, kes sedang dirawat ialah 622 orang. Manakala kes yang sudah sembuh dan discharge ialah 49 orang dan jumlah kematian adalah 2 orang. Anda semua dinasihatkan untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Paling penting, jarakkan diri anda dengan orang lain serta basuh tangan menggunakan sabun dan air. Ikuti arahan dan saranan seperti yang termaktub dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Kita ikuti rakaman percakapan Ketua Polis Negara yang membatalkan perintah larangan keluar dari satu negeri ke negeri lain. Tak orang ramai di balai-balai atau pada sekolah. Saya sudah keluarkan order yang baru Datuk Asma. Ada dekat Datuk Asma, nanti dia Malaysia. Tan Sri, kenapa tarik balik larangan tu? Sebab orang ramai berpusu-pusu kat balai. Kita orang ramai macam seolah tidak menghormati, tidak memahami tentang penting, tentang bahayanya. Sikit dia orang berebut-rebut pergi ke sana untuk nak dapatkan kelulusan untuk mungkin nak balik ke kampung sebagaimana yang berlaku dekat PSP station. Sedangkan kerajaan punya arahan supaya semua yang isolated duduk di rumah masing-masing. Ofis tutup, apa tutup, tapi jangan ambil peluang nak balik ke kampung. Okey, Tan Sri. Dengan student IPP ni berebut nak balik ke kampung. Tan Sri, so saya tak mahu benda ni berlaku lebih daripada itu. So saya balik ke sana. Okey, alright. Okey, thank you. Thank you, Tan Sri. Kalau kita ikutkan tindakan dibuat susulan orang ramai menyerbu balai polis bagi mengisi borang kebenaran dengan mengambil kira kemungkinan wabak COVID-19 semakin tersebar. Dan Perintah Kawalan Pergerakan sebenarnya bertujuan untuk menangani dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Namun jelas di sini rakyat Malaysia tidak mengendah akan larangan tersebut dan berpusu-pusu untuk balik ke kampung. Sekarang kita beralih ke perkembangan di Kota Kinabalu bersama wartawan kami di Kota Kinabalu, Sabah bagi perkongsian berita tentang wabak COVID-19 di sana bersama Rohana Nasrah. Ana, mungkin Ana boleh kalau ikutkan data yang diberikan oleh KKM, jumlah yang positif COVID-19 di negeri Sabah adalah sebanyak 82 kes setakat semalam. Menunjukkan satu jumlah yang banyak. Mungkin Ana boleh kongsikan mengenai perkembangan dari sana. Ana. Taufik, Sabah mencatatkan peningkatan sebanyak 25 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah yang dikesan dijangkiti wabak itu di negeri ini setakat semalam ialah 82 kes. Kes tertinggi berlaku di Lahad Datu dengan 23 kes dan diikuti Tawau dengan 16 kes. Sementara di Kota Kinabalu, kes positif dilaporkan turut meningkat dengan jumlah
12 kes, tetapi Kinabatangan kekal 5 kes dan Sandakan turut merekodkan 5 kes. Manakala Beaufort, Kunak, Sipitang dan Tuaran masing-masing mencatatkan 4 kes. Daerah selebihnya pula hanya 2 atau 1 kes sahaja. Jadi kita melihat, ya Taufik, peningkatan jumlah kes ini memperlihatkan betapa pentingnya masyarakat setempat untuk memberi kerjasama sekaligus mematuhi segala arahan diberikan pihak berkuasa termasuk Kementerian Kesihatan supaya penularan wabak ini dapat dibendung. Tanpa kerjasama komprehensif daripada seluruh masyarakat adalah sukar untuk sesuatu situasi itu dapat diatasi secara lebih holistik. Ibarat kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi, mestilah kita bersama-sama satu hati, bukan sahaja penduduk Sabah, tapi juga seluruh Malaysia dalam usaha kita membendung wabak ini. Jadi, Ana, hari ini 18 Mac, hari pertama dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Malaysia. Jadi, setakat pagi ini, bagaimana Ana melihat dengan pergerakan aktiviti masyarakat di Kota Kinabalu terutamanya, Ana? Setakat pagi ini keadaan masih kawal, lengang, tapi rata-rata dilihat di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu kebanyakan premis ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan tersebut. Pusat membeli belah juga kebanyakannya ditutup, tetapi difahamkan outlet-outlet penting seperti farmasi, pasar raya dan juga klinik antaranya masih dibuka, tetapi akses untuk orang ramai dihadkan sebagai langkah berjaga-jaga untuk memastikan aspek kesihatan masih lagi diutamakan. Dan juga dimaklumkan kaki tangan atau para pekerja juga sudah memulakan kerja dari rumah. Selain itu, operasi Universiti Malaysia Sabah juga pada hari ini ditutup mulai hari ini. Dan kuliah serta tutorial dijalankan secara dalam talian lah, Taufik. Okey, Ana, kalau semalam kalau kita dapat saksikan pelbagai berita di Lembah Kelang mengenai pembelian panik dan juga rakyat yang panik untuk pulang ke kampung masing-masing. Jadi adakah perkara yang sama ini berlaku juga di Kota Kinabalu? Sepanjang pinjaman saya mungkin yang pembelian panik itu tidak seperti yang pembelian panik sampai shelf kosong apa semualah. Di setiap pasar raya itu, tapi masih juga melihat penduduk mengambil kesempatan untuk membeli barang keperluan, memandangkan hari ini kebanyakannya premis ditutup macam pasar raya apa semua, jadi mereka mengambil kesempatan untuk membeli barang-barang keperluan lah. Kalau dari segi balik kampung itu tidak masih memandangkan cuti sekolah, jadi pergerakan balik kampung tu sudah bermula sejak minggu cuti pertama persekolahan lah. Bagaimanapun nasihat saya terutama kepada yang balik kampung, terus utamakan kebersihan diri dan keluarga, amalkan membasuh tangan 20 saat seperti yang disarankan. Jika ingin melakukan aktiviti seperti memasak atau menyentuh wajah sekalipun, hidung, mulut, macam itu, pastikan tangan sudah dibasuh menggunakan sabun. Jika ada secara membasuh kuman, gunakanlah. Selain itu, elakkan menghadiri mana-mana majlis keramaian buat sementara waktu. Saya rasa semua pun memahami. Sekiranya kita tidak dapat menghadiri sesuatu majlis perkahwinan ataupun apa-apa yang diadakanlah. Kerana adalah lebih penting untuk kita mengutamakan kesihatan dan ini perlu diterapkan dalam diri dan minda semua masyarakat untuk masa ini. Bukan saja, saya rasa bukan saja untuk tempoh sekarang ini, tapi juga setiap hari dalam kehidupan. Betul. Kerana bersama-sama kita berusaha untuk membentuk satu komuniti bersih dan sihat serta bebas daripada wabak. Itu paling penting sebenarnya. Kerjasama, kita mesti memahami, terapkan dalam diri tentang kebersihan, maka insya-Allah kita dapat membendung wabak ini. Baiklah, terima kasih. Itu tadi Rohana Nasrah, wartawan bernama di Kota Kinabalu, Sabah yang membawakan kepada kami perkembangan di Kota Kinabalu dan juga sedikit tips dan juga nasihat daripada beliau sendiri. Selamat bertugas, Ana. Baiklah, koresponden bernama akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali bersama koresponden bernama. Sekarang kita ke perkabaran berita di Langkawi, Kedah untuk mengikuti perkembangan terkini tentang COVID-19 di sana. Dan untuk makluman, jumlah kes positif COVID-19 di Kedah setakat hari ini ialah sebanyak 31 kes.
Dan sekarang kita berlintas langsung bersama wartawan kami di sana, Nur Bakhtiar Ahmad. Jadi mungkin Bakhtiar boleh kongsikan mengenai perkembangan terkini wabak COVID di negeri Kedah. Bakhtiar? Okey, Taufik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berikutan perintah kawalan pergerakan, semua lokasi tarikan pelancong di Langkawi ditutup mulai hari ini hingga 31 Mac. Mungkin saya boleh kongsi sebahagian lokasi-lokasi yang ditutup. Antaranya Kompleks Staf Langkawi, Galeria Perdana, Langkawi Skycap, Taman Buaya Langkawi, Taman Hidupan Liar Langkawi, Underwater World Langkawi dan Taman Tema Air Fresh Out Langkawi. Selain itu, Majlis Langkawi Bandaraya Pelancongan dalam satu kenyataan turut memaklumkan semua karnival, pasar malam, food truck dan seumpamanya turut ditutup dalam tempoh tersebut. Semalam saya ada membuat tinjauan ke sebuah pasaraya di Langkawi. Hasil pemerhatian mendapati ada berlaku pembelian panik namun masih terkawal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberi jaminan bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan orang ramai tidak perlu melakukan pembelian panik. Di antara barangan yang saya lihat dibeli kebanyakan seperti makanan dalam tin, mie segera dan buah-buahan. Okey, jadi Bakhtiar, mengenai perintah kawalan pergerakan yang bermula hari ini, bagaimana Bakhtiar melihat respon daripada rakyat Kedah, terutama sekali rakyat di Pulau Langkawi mengenai langkah tersebut, Bakhtiar? Okey, pagi tadi saya ada keluar untuk buat sedikit tinjauan. Pagi tadi respon penduduk di Langkawi baik. Bagaimanapun malam tadi beberapa buah balai polis di sekitar Langkawi dipenuhi orang ramai yang ingin melakukan pergerakan antara negeri, tetapi selepas Ketua Polis Negara mengeluarkan arahan tarik perintah ditarik semula, orang ramai berangsur pulang. Dan setakat ini hasil pemerhatian saya pagi tadi keadaan masih baik dan mungkin selepas ini saya akan keluar kembali untuk melihat keadaan dan akan terus update di bernama. Okey, jadi Bakhtiar mungkin ada sebarang nasihat kepada orang ramai tentang untuk mematuhi perintah kawalan ini, Bakhtiar? Okey, nasihat saya tak perlu keluar jika tak ada sebarang keperluan. Lagipun semua kawasan pelancongan dah ditutup. Okey, mungkin saya dapat kongsi sedikit maklumat ini baru saya dapat daripada Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Fairyland Ventures Sdn Bhd, Kapten Baharian Baharom. Kenyataan ini menyebut konsortium aku dengan arahan kerajaan menguatkuasakan perintah pergerakan bagi mengusang penyebaran COVID-19. Oleh yang demikian, konsortium akan mengurangkan perjalanan feri daripada 10 trip kepada 2 trip bagi laluan Langkawi, Kuala Kedah, Kuala Perlis dan ke Langkawi bermula 20 Mac ataupun Jumaat ini hingga 31 Mac dan sehingga tarikh yang dimaklumkan kelak. Waktu perjalanan di antara semua sektor diselaraskan hanya pada jam 11 pagi dan 4 petang saja. Dan pihak konsortium meminta semua penumpang yang telah membuat tempahan atas talian dan pembelian awal boleh membuat tuntutan bayaran balik harga tiket sebelum tarikh pergerakan feri. Okey, Taufik. Okey, Bakhtiar, sedikit saja. Ada tak pengamatan Bakhtiar mengenai pelancong di Langkawi, terutama sekali pelancong luar? Masih ramai lagikah pelancong luar di Pulau Langkawi sekarang ni, Bakhtiar? Okey, semalam saya sempat juga pergi ke Pantai Senang. Dia pelancong daripada Eropah masih ada. Pelancong daripada Eropah masih ada dan juga pelancong domestik. Tapi saya rasa sebab berdasarkan maklumat yang saya terima daripada hotel-hotel di sekitar Langkawi, ada pelancong yang selepas daripada arahan yang dikeluarkan, mereka dah mula check out. Jadi mungkin selepas ni saya akan ke terminal feri untuk lihat gerakan. Dan saya jangka pelancong-pelancong yang esok akan mula keluar daripada Langkawi mulai hari ini. Okey. Baiklah, terima kasih Nur Bakhtiar Ahmad, wartawan bernama di Langkawi yang membawakan kami mengenai perkembangan COVID-19 di negeri Kedah dan juga perkembangan semasa di Pulau Langkawi. Baiklah, koresponden bernama berhenti rehat sekali lagi kembali selepas ini.
Masih lagi bersama dalam koresponden bernama kes kematian pertama di Malaysia semalam yang berpunca dari COVID-19 adalah 2 kes, yang mana satu kes di Sarawak dan satu kes lagi di Johor. Dan bagi mengikuti perkembangan terkini dari Johor, kita berlintas langsung bersama Ketua Biro Bernama di Johor, Nur Baizura Basri. Baizura, kami difahamkan semalam pengkebumian jenazah mangsa COVID-19 di Johor. Mungkin Baizura boleh kongsikan mengenai perkembangan tersebut. Okey, terima kasih Taufik. Saya mendapat maklumat mengenai lokasi pengkebumian mangsa COVID di Johor sekitar 6.30 petang lalu dan lalu bergegas ke sana. Bila sampai di tanah perkuburan Islam, ada lebih kurang 20 hingga 30 orang sedang menunggu. Bagaimanapun jenazah cuma tiba sekitar 8.16 malam. Jadi Baizura, mungkin prosedur untuk menguruskan mayat yang terlibat dengan penyakit COVID-19 ni ada perbezaan tak kalau Baizura dapat saksikan? Okey, memandangkan Taufik, ini ada antara kes pertama yang melibatkan kematian COVID-19. Jadi cara pengkebumian berbeza dengan pengkebumian biasa. Kita lihat pihak KKM, iaitu daripada hospital sendiri, mengambil langkah berjaga-jaga dan mengikuti prosedur tertentu. Bila jenazah tiba lebih kurang 8.16 malam, kita lihat pihak hospital tidak terus mengebumikan jenazah. Bagaimanapun membuat taklimat kepada ahli kariah masjid dan ahli keluarga yang mahu membantu urusan pengkebumian. Jadi kita lihat dalam 10 orang, lebih kurang 10 orang termasuk pihak hospital, mereka selepas taklimat tu mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk memakai pakaian perlindungan sepenuhnya. Selepas tu lebih kurang 8.45 malam baru jenazah dibawa keluar untuk dikebumikan. Ketika pengkebumian, tiada seorang pun orang awam mahupun pihak media dibenarkan menghampiri kawasan perkuburan. Jadi kita lihat mereka selesai mengebumikan baru dalam masa 10 hingga 15 minit baru kita lihat boleh menghampiri kubur. Okey, jadi maknanya ada keluarga saja yang dibenarkan untuk berada di kawasan perkuburan? Jadi kita tidak dapat pastikan sama ada ahli keluarga ataupun tu memandangkan pihak media yang membuat liputan COVID juga mengikuti SOP tertentu. Jadi kita cuma membuat pemantauan dari jauh. Tapi kita difahamkan hanya ibu mangsa sahaja yang ada semalam kerana isteri dan anak-anak beliau bersama bapa difahamkan masih lagi di kuarantin di Hospital Permai dan Sungai Buloh. Okey. Itu satu lagi perkembangan menarik di Johor semalam, terutama sekali Johor Bahru. Katanya sesak teruk menjelangnya untuk permulaan bagi kawalan pergerakan ini. Mungkin Baizura nak kongsikan mengenai punca kesesakan teruk yang berlaku di Johor Bahru semalam. Dengan perintah kawalan pergerakan, ramai yang mengambil langkah berjaga-jaga seperti mereka yang selalunya bekerja berulang alik ke Singapura. Jadi semalam saya ada bertanyakan beberapa orang awam yang berulang alik kerja di Singapura. Jadi mereka berkata ada majikan yang menawarkan tempat tinggal sementara dan ada yang memberi pilihan untuk bekerja dari rumah. Jadi kesesakan di Tambak Johor semalam saya sifatkan ramai yang memilih untuk tinggal di Singapura sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Jadi ada juga di kalangan mereka yang juga diberikan cuti bergaji. Sementara itu di pihak kita pula, satu jawatan kuasa kerja khas dibentuk bagi menyediakan pelan mitigasi untuk menangani isu pergerakan rakyat, barangan dan perkhidmatan antara Malaysia dan Singapura. Jadi kita boleh jangkakan sekiranya ada langkah-langkah yang tertentu untuk memastikan kira-kira 200,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura mungkin akan dapat sesuatu kelonggaran, mungkin dibolehkan bekerja ulang alik atau tidak. Itu kita akan lihat kiranya jawatan kuasa kerja khas ini menuju ke arah langkah-langkah sedemikian.
Okey, Bazura, kalau kita lihat dengan pekerja-pekerja ini yang katanya sejumlah lebih kurang 300,000 yang pergi melintasi sempadan dari Johor Bahru ke Singapura, bagaimana mereka menginap di sana untuk sepanjang tempoh 2 minggu ni dan juga solusi dari pihak majikan Singapura kepada pekerja Malaysia ni? Kebanyakan mereka yang tinggal di Singapura tu, majikan menyediakan sendiri tempat tinggal mereka. Dan kalau kita boleh lihat, kerajaan Singapura sendiri mencadangkan kepada majikan-majikan Singapura untuk lebih proaktif untuk membantu pekerja-pekerja ini sebenarnya mematuhi syarat sebab mereka juga tertakluk kepada kawalan pergerakan ini. Okey. Baiklah, itu tadi Nur Bazura Basri, Ketua Biro Bernama di Johor. Terima kasih di atas perkembangan dan juga laporan yang dibawakan itu tadi. Koresponden Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk layari laman web kami di www.bernama.com ataupun media-media sosial bagi mendapatkan perkembangan terkini dan juga secara langsung bersama kami di Koresponden Bernama. Sentiasa jadi rakyat Malaysia yang prihatin, gunakan cuti yang diberikan dengan baik dan jangan keluar ke mana-mana jika tiada urusan penting. Sama-sama kita sokong perintah kawalan pergerakan ini. Saya Taufik Isa, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.